Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa alam. Dan selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya dan para sahabat. Seterusnya, salam Adil Fitri, selamat hari raya Maaf Zahir dan Batin kepada penonton Al-Kuliah yang setia bersama kami pada hari yang ceria dan gembira ini. Baiklah, kita masih lagi berada dalam mood hari raya atau minggu yang pertama dalam bulan Syawal ini, dan kita akan bicarakan topik yang amat berkait rapat dengan kehadiran Aidul Fitri. Dan bersama-sama dengan saya yang tidak asing lagi, Ustaz yang segak pada hari ini yang berbahagia, Ustaz Said Muhammad Nur Hisham, Tuan Padang. Khabar Ustaz? Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Alhamdulillah. Baik Ustaz, macam mana raya tahun ni? Alhamdulillah, tapi tak dapat duit raya dah. Sebab kita dah berjanggut. Kena bagi. Baiklah Ustaz. Apabila kita menyebut tentang hari raya, kita tidak akan tertinggal perkataan maaf zahir dan batin. Jadi apabila memohon maaf ni Ustaz, ada berbagai jenis kemaafan. Ada orang kata maaf yang tidak ikhlas, maaf yang dibuat-buat, maaf yang berpura-pura. Jadi agaknya boleh Ustaz ceritakan bagaimanakah kemaafan yang terhebat dalam Islam? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih pada Fadil Ustaz. Saya pun nak ambil kesempatan lah Ustaz. Kullu am wa antum bi khair. Selamat Hari Raya kepada para penonton Al-Kuliah. Jangan lupa puasa 6 Syawal. Kita dah bulan Syawal ni sunat puasa 6 hari. Kemaafan yang sangat hebat. Kita sebagai orang Islam, kita kembalilah kepada para nabi dan rasul. Mereka lah ikon kita. Mereka contoh. Antara peristiwa kemaafan yang sangat hebat, kalau kita kaji sejarah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sejak kecil ditolak oleh abang-abang dia ke dalam telaga. Dia pergi buta. Abang-abang tinggal masa Nabi Yusuf kecil. Kemudian tak tahu macam mana nasib. Zaman kanak-kanak dibuang dalam telaga di padang pasir. Kemudian dijual sebagai hamba. Dibawa ke negeri lain. Zaman budak lagi tu. Dibawa ke negeri lain. Tak tahu macam mana masa depan, macam mana bahaya tak bahaya, risiko. Dibawa ke negeri Mesir. Dijual jadi hamba orang. Kemudian membesar. Kemudian berlaku difitnah pula. Masuk penjara. Kemuncaknya, apabila panjanglah kisah Nabi Yusuf, para penonton boleh telusuri kisah Nabi Yusuf ni dalam surah Yusuf. Tapi sampai satu peringkat apabila Nabi Yusuf dah jadi menteri yang menjaga keuangan negara. Ketika itu abang-abang dulu, abang-abang yang pernah tolak Nabi Yusuf dulu, abang-abang ni ada masalah bekalan makanan, dia yang datang beramai-ramai dari Mesir menghadap Nabi Yusuf, dan Yusuf kenal. Ni muka abang-abang aku ni. Dah lah begitu Pak. Ada kisahnya bagaimana abang-abang ni cerita kat menteri. Dia tak kenal Yusuf. Dulu kami ada adik seorang yang nama Yusuf tu, dia pun kuat mencuri dulu. Kutuk lagi Yusuf depan Nabi Yusuf sendiri. Aku dah jadi menteri. Dah lah kau dulu tolak aku dalam telaga. Kau tuduh lagi aku yang bukan-bukan. Tetapi setelah mereka tahu bahawa ini Yusuf, anta Yusuf, innaka anta Yusuf, abang-abang kata, ini Yusuf ke? Setelah berlaku beberapa perkara, ketika itu sidang penonton yang dikasihi sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam masih lagi memberi kemaafan. Beri maaf kepada abang-abang yang buat dosa yang sangat teruk dulu. Ya Allah. Saya baca kisah Nabi Yusuf ni, saya cuba fikir. Kalau akulah duduk di tempat Nabi Yusuf, orang yang pernah khianat pada kita, orang pernah buat jahat, dalam keadaan kita mampu nak balas, dan dia harap pertolongan kita, saya duk terfikir balik, kalau kita ni boleh buat ke tidak? Itulah kemaafan yang hebat. Kita musim hari raya ni, patutnya kita ambil roh, suasana mood ini untuk tiru. Bahkan kalau bukan saja Nabi Yusuf, kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, kita akan dapati banyaklah peristiwa-peristiwa hebat. Macam Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pada suatu hari, Ummul Mukminin Aisyah ketika duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah tanya, Abang Mat kan, pernah tak Abang Mat lalui keadaan yang lebih teruk daripada hari perang Uhud? Rasulullah pun ceritalah pada Aisyah, "Cah, kau nak tahu dulu, masa peristiwa aku pergi ke Taif, ketika Rasulullah dan Zaid bin Harithah pergi ke Taif. Pergi ke Taif nak berdakwah orang Taif, dakwah pembesar tak terima, dah lah tak terima,
pembesar Taif mengupah anak-anak muda Taif kejar Nabi Muhammad. Lontar dengan kayu, dengan batu diupah mak-mak rempik Taif ni kejar Nabi. Sampai luka muka Nabi. Ya. Nabi pun lari dari Taif bersama Zaid bin Harithah. Nabi duduk di satu tempat, datang malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril offer, Muhammad, aku tahu apa yang diorang buat pada kamu. Nakkah kamu aku balikkan Al-Akhshabain? 2 bukit aku hempap ke atas kepala penduduk Taif. Nak ke tidak? Kalau kita barangkali kat tempat Nabi Muhammad, okey, proceed. Yang dia orang ni teruk betul. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Nabi kata, tak payahlah, tak payah hempatlah bukit, aku maafkan mereka. Aku harapkan akan ada di kalangan anak cucu mereka yang akan menyembah Allah. Dalam riwayat yang lain Nabi doa mengadu pada Allah, kan, illam yakum bika alayya ghadabun fala ubali, ya Allah, kalau kau tak murka pada aku, tak apalah, apa pun berlaku, yang penting kau tak murka. Dia orang buat apa pun, aku maafkan dia orang. Moga-moga mereka dapat hidayah dengan roh dan semangat memberi maaf. Ini contoh para nabi. Mungkin ada orang kata, Ustaz Syahid tu cerita nabi, kita ni bukan nabi. Yeah. Kita bukan nabi, kita bukan kuat macam nabi. Nabi lah contoh kita. Kita tak boleh nak 100% pun, kita belajar, kita ada usaha. Bila kita rasa nak marah sangat kat seseorang, dia minta maaf, kita ingatlah kisah-kisah ni. Sebab apabila kita cuba mencontohi para nabi, kita dah dapat pahala dah, insya-Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Contoh itu memang terlampau tinggi lah untuk kita amalkan, itulah. Ustaz. Satu Tapi saya buat penyucian taksis jiwa yang tidak ada nilainya lah. Yeah. Tetapi bagaimanapun sebagai lumrah manusia biasa ni Ustaz, yang kita tengok amalan ibadah kita dan perasaan kita mudah terguris. Apakah ciri-ciri seorang pemaaf? Dan ciri-ciri orang yang nak minta maaf tu pula. Boleh Ustaz perincikan? Yang pertama sekali, yang nak minta maaf tu, kenapa nak minta maaf? Biarlah kita ni rasa bersalah. Sebab itulah diajar sibukkan diri kita dengan kesalahan kita pada orang. Yang kita buat baik kat orang, tak payah duk kira-kira sangatlah. Yang kita tolong orang, kita bagi duit kat orang, bantu orang susah, itu kita jangan ingat sangat kebaikan. Adapun salah silap kita pada orang, itu yang kita kena selalu muhasabah, hitung. Allahu Akbar. Lalu kita memohon maaf. Sifat orang yang nak minta maaf mestilah dengan penuh penyesalan, dengan rasa bersalah, dengan kefahaman bahawa kalau kita tak settle dengan dia kat dunia ni, maka di hari akhirat kita tak lepas. Ibadat kita, semayang, puasa kita kena bayar kat dia dengan pahala. Saya buat dosa dengan Ustaz, na'udzubillah lah, kan. Saya buat dosa dengan Ustaz, kalau saya tak minta maaf sekarang, saya tipu duit Ustaz, saya fitnah Ustaz, kan. Saya tak minta maaf sekarang, di hari akhirat pahala saya letih-letih ni kena bayar ganti rugi. Nak bayar dengan duit tak laku dah masa tu. Dengan kefahaman itulah kita hadir meminta maaf. Dah kalau minta maaf Ustaz, malulah. Saya bos nak minta maaf dengan staf. Saya tuan rumah nak minta maaf dengan bibi, malulah. Tetapi di atas kesedaran, baik settle kat dunia daripada susah di hari akhirat, insya-Allah kita akan jadi kuat. Orang yang minta maaf, dia tak akan jadi hina, insya-Allah. Sekali lagi saya ulang, orang yang minta maaf, dia tak jadi hina. Seorang suami yang minta maaf dengan isteri, dia tak jadi hina. Abang minta maaf lah, abang ada silap dulu, abang tersilap, kadang tak terkawal cakap, abang letih sangat, abang minta maaf lah. Abang pukul lah gitu, terlanjur, abang minta maaf lah. Abang kahwin lagi ni pun minta maaf tu, jangan jadi nakik lah kan. Tapi maksudnya gitu, kita tak akan jadi hina kalau kita minta maaf, insya-Allah. Kita tidak akan jadi hina kalau kita meminta maaf. Terima kasih Ustaz. Kita berehat seketika dan kembali selepas daripada ini. Silakan. Alhamdulillah, kembali bersama dalam Al-Kuliah pada minggu Syawal ni Ustaz, dan kita bincangkan tentang bermaaf-maafan. Tadi Ustaz ada ceritakan tentang ciri-ciri orang yang ingin memohon maaf dan sebersikit bagaimana hebatnya permohonan maaf atau kita memaafkan orang. Daripada kisah Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Yusuf AS. Tapi hari ini Ustaz, isunya, apakah kita patut menunggu hingga setahun untuk meminta maaf?
Silakan Ustaz. Tunggu hari raya je. Tunggu hari raya je. Ha. Dah lah tunggu hari raya, lepas tu dia cakap kosong-kosong. Minta maaf lah kosong-kosong. Tunggu raya saja. Yang pasti yang pertamanya kalau kita sekarang dah masuk bulan Syawal, kalau kita ada buat salah dengan saudara mara kawan kita, nak tunggu Syawal akan datang baru nak minta maaf. Yang pertamanya kita boleh jamin ke kita masih hidup sampai besok? Betul. Sampai esok je boleh jamin ke? Kita tak boleh nak jamin. Bahkan ayat Quran yang menyebut supaya kita wal kazimina 'anil ghaiz, kita menjaga perasaan marah kita, khuzil afwa, kita memberi kemaafan, kita memohon maaf, itu berlaku bila kita buat salah terus minta maaf. Jangan simpan lama-lama. Jangan kita ada perasaan kan aku minta maaf, nampaklah aku ni macam mengharap sangat dia. Nanti aku minta maaf, macam aku ni takut sangat kat dia. Tak, kita tak fikir itu. Kita fikir di sisi Allah macam mana. Kalau kita memang buat salah pada seseorang, salah kalau kita tunggu raya tahun depan baru nak minta maaf. Itu kaedah yang salah. Islam mengajar kita taubatu wajibun 'alal faur. Taubat kita mesti buat segera. Yang minta maaf ni ialah taubat dosa dengan manusia. Adapun dosa dengan Allah, segera itu tertinggallah maksiat. Yang wajib kita tak buat, segera buat. Adapun dosa dengan manusia kena taubat segera. Antara syarat taubat segera ialah kita memohon maaf. Kalau ada barang yang kita ambil, kita kena pulangkan. Kalau dah guna, kena ganti balik. Itu dengan manusia. Juga kena buat segera, tak boleh tunggu sampai setahun. Tapi maknanya bukanlah satu benda yang salah kalau kita nak masa hari raya ni bermaaf-maafan. Hari raya bagus. Bagus bermaafan. Hari raya sebab biasanya hari kita berjumpa, hari kita bergembira. Sebab itulah para sahabat Nabi pada hari raya ni antara doa yang mereka doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Moga-moga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Antaranya ialah kemaafan yang kami berikan, kemaafan yang kami pohon, antara amalan yang kami nak buat. Tak salah hari raya ni kita berjumpa, kita mohon maaf. Tapi jangan pula kita, okey lah aku buat dosa kat dia, bila nanti raya aku boleh minta maaf. Aku boleh minta kosong-kosong. Tapi sebut kosong-kosong tu bagi saya tak ada masalah juga. Sebab ada kalanya kesalahan kita mengumpat kawan kita. Kita mengumpat, jadi kalau aku cerita aku mengumpat dia tu muka tak handsome, aku mengumpat dia kan dia berasa hati. Jadi cara senang, minta maaf ya, kosong-kosong. Kosong-kosong tu bahasa moden Tak lah. payah sebutlah apa yang kita buat tu. Ya. Dan orang yang bila orang datang minta maaf kita, jangan pula kita tanya, kau buat apa? Kau cakap apa kat aku? Kita jangan tanya dah. Ya, saya maafkan. InsyaAllah lah kita kira. Kita mendapat pahala. Memaafkan akan menaikkan darjat seseorang. Yang minta maaf dia tak jadi hina. Yang memberi maaf sebenarnya suatu kepuasan dan kita menghilangkan stres. Maafkanlah. Antara petua nak hilang stres, maafkanlah. Selagi kita tak maaf, akan ada terbuku dalam hati kita. Sebab tu ada kan kisah zaman sahabat. Seorang datang, Rasulullah kata, "Sa'tikum ahlul jannah." Sekejap lagi seorang ahli syurga akan datang. Si A ni sampai. Esok tu Rasulullah kata, nanti seorang ahli syurga akan datang. Orang yang sama datang. Oh. Lepas tu berlaku lagi Rasulullah kata, sekejap lagi ahli syurga akan datang. Orang yang sama datang. Abdullah ibn Umar, anak Sayyidina Umar, dia pun pergi rumah sahabat tu. Dia kata, aku ada masalah sikit dengan ayah aku. Sayyidina Umar, boleh tak aku nak tumpang tidur kat rumah kau ni 3 hari? Sebenarnya tujuan dia nak tengok apa amalan sahabat. Sehingga Nabi confirm dia ni ahli syurga 3 kali orang yang sama. Dia duduk 3 hari 3 malam, dia tengok tak adalah ibadat hebat-hebat pun, biasa-biasa je. Cuma dia ni tiap kali kalau dia nak tidur dia berdoa, kalau dia bergerak subhanallah, alhamdulillah, waktu dia tidur malam. Sahabat ni kata itu je aku nampak. Hari selepas habis 3 hari dia pun nak minta izin balik, dia kata aku minta maaf lah. Sebenarnya aku tak ada masalah dengan ayah. Sebenarnya Rasulullah pernah sebut akan datang ahli syurga. 3 kali kau je yang menjelma. Lalu aku sebenarnya datang ke rumah kamu ni, aku nak tengok apa amalan kamu. Sahabat tu kata, aku tak adalah amalan apa-apa. Cumanya setiap malam sebelum aku tidur, aku memaafkan sesiapa saja yang buat salah pada aku. Sebelum tidur aku fikir sehari-hari ni, kes tu, kes ni.
ya Allah aku maafkan sahabat-sahabatku. Kata anak Saidina Umar tadi, inilah kehebatan kamu. Dalam hati kamu tak simpan sesuatu pun kepada kawan-kawan. Kita faham bahawa nobody's perfect. Mungkin suami tersilap, mungkin isteri tersilap, kat office, kawan-kawan. Bukannya sempurna. Kita pun bukannya sempurna. Kalau kita boleh letak perkara itu dalam kepala, insya-Allah kita akan mudah untuk memaafkan. Tapi jangan tunggu syawal je lah baru nak minta maaf, kan? Kita bila buat silap, cepat-cepat meminta maaf. InsyaAllah, terima kasih Ustaz. Semua kita dapat jadikan satu amalan sebelum kita tidur setiap malam, kita maafkan. Saya Ustaz, saya kadang-kadang perhati makcik-makcik kat kampung, bagus amalan. Bila dia pergi masjid nak balik, dia bersalam. Minta maaf minta maaf kat saya je, minta maaf. Ini satu amalan yang baik. Dia tak buat salah pun. Dia pergi balik dulu, minta maaf saya je. Dia biasa di mulut memohon maaf. Kalau orang bersalam kata, ya sama-samalah. Jauh itu. Ciri-ciri ahli syurga. Janganlah pula tanya, buat apa? Kan, tak payahlah tanya. Ya, sama-samalah kita maafkan. Ini hilang stres kita sebenarnya. InsyaAllah. Ya. Baiklah, saudara sedang mengikuti perbincangan Al-Kuliah secara langsung dalam minggu Syawal ini bersama dengan yang berbahagia Ustaz Said Muhammad Nur Hisham, Tuan Padang, dan kita membicarakan tentang maaf dulu dan maaf sekarang. Jadi bila cerita tentang maaf sekarang ni Ustaz mungkin dah mengalami benda ni. Apabila satu hari sebelum raya ataupun hari pertama, hari kedua raya, telefon Ustaz takkan berhenti berbunyi. Ten. Malah kadang-kadang talian tu jam. Kemudian kalau kita tengok dalam Facebook kita penuh dengan ucapan kemaafan. Ya Ustaz kalau ada yang Instagram dan sebagainya lah. Kad raya dah habis dah zaman tu. Jadi apakah permohonan maaf melalui media elektronik seperti ini? Ada satu sunnah Ustaz? Sunnah. Yang pertama sekali, saya melihat ini dia ada positif dan ada sedikit perkara yang kita kena baiki dan kita tak boleh berpada dengannya sahaja. Dari segi yang positif, manfaatkan teknologi. Melalui Facebook, melalui SMS, melalui apa lagi tu? WhatsApp dia ikutlah apa pun. Kan, melalui teknologi yang ada sekarang sangat-sangat baik untuk dimanfaatkan. Yang jauh kita ada saudara mara kita, ada ibu ayah yang anak-anak belajar di luar negara, nak call biasa mungkin mahal. Nak post kat raya tu ada yang masih lagi post. Ada lagi sentimental value dia. Ada yang rasa lambat sangat. So kita ada teknologi, manfaatkan. Apatah lagi kalau kita SMS dalam bulan Ramadan, waktu Qiyamul Lail tu, ya Allah berkatilah sahabatku, ya Allah ampunkan dosa sahabatku, itu send kat dia. Kan? Itu satu perasaan dia boleh mengeratkan silaturahim. Ini memanfaatkan teknologi untuk mengeratkan silaturahim. Saya kadang-kadang jumpa pergi hari tu sekali pergi beli baju raya. Dengan isteri dan nak bawa baby 4 bulan. Terserempak dengan ada sepasang suami isteri muda lah, nampak muda macam baru kahwin lah, pimpin tangan lagi, ada tu lagi, hinai lagi ni. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya tak kenal dia lah. Dia, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ni baby Said Mahir ke? Dia sebut nama anak saya. Saya kata, ni confirm, ni friend Facebook. Ni friend Facebook. Maknanya seolah-olah dah lama kita berkawan. Dah lama kita berkawan. Kadang-kadang di masjid. Okey, salam, terima kasih Ustaz, terima kasih sana. Seorang datang, Ustaz, saya friend. Kita manfaatkan teknologi untuk berukhuwah. Tapi, ada tapinya. Tapinya sudah pasti bertemu, bersua mata, bersalaman. Itu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut apabila ada dua saudara yang bertemu, kemudian bersalaman, berguguranlah dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain, apabila ada seseorang yang menziarahi saudaranya kerana Allah, dia bertemu, ziarah, apatah lagi mohon maaf, dia ziarah saja, ada disediakan pada orang-orang yang saling bercinta kerana Allah ini, ada qasrun fil jannah, ada istana di dalam syurga. Sudah pasti tak cukup dengan SMS. Dengan teknologi. Ia boleh digunakan, tapi jangan cukup kata, alah, hari raya, tak payahlah pergi ziarah-ziarah, SMS je. Send video message, selamat hari raya, stand nampak muka dia. Cukuplah, tak payah jumpa. Itu salah. Ya, sehingga kita tak nak jumpa orang. Itu mesti kita kawal.
Mungkin mak ayah taklah macam tu anak-anak kita. Mama, tak payahlah mama dah send video mesej ni. Ya, saya dah senyum dah, dia pun dah balas dah. Tak payahlah ziarah. Ini membantutkan sunnah ziarah menziarahi dan bersalaman tadi. Ya. Satu lagi soalan ni Ustaz ni. Ni mungkin nak benda yang sama juga Ustaz. Maklum macam Ustaz kan, friend pun dah 3,000 dah. Kita tak kenal semuanya. Kemudian kebetulan kita tak buka pula Facebook hari itu dan dia ni memang berniat betul-betul nak minta maaf. Jadi macam mana nilai maaf dia tu Ustaz? Dia send minta maaf tapi kita tak perasan. Itulah antara masalahnya. Saya pernah macam tu tapi bukan minta maaf lah. Cancel program. Kadang kita dah janji, kita dah siap nak bergerak ke program, satu jemputan yang rasmi. Kadang ada masjid panggil, kita tolak dah. Dah berjanji dah kat sini. Kita set masa. Bila nak pergi petang tu, nak bergerak kita SMS lah sepatah. Nak confirm jalan ke apa kan, nak tanya jalan. Alah Ustaz, minta maaf lah Ustaz. Saya rasa saya dah hantar email, cancel program sebulan yang lalu. Allahu Akbar. Jadi, boleh nak komunikasi tapi pastikan ada respon. Okey. Kalau nak cancel, kalau kita nak contoh kita nak jumpa rasa malu, kita melalui SMS, kita cerita panjang, saya akuilah silap saya nak minta maaf. Kalau awak maafkan saya, reply lah sikit message ni, ask them. Minta mereka supaya respon. Nak kata nilainya rendah, saya tak berani nak kata. Sebab ada kalanya melalui SMS, melalui Facebook ini, kesannya lebih baik. Yeah. Sebab ada manusia yang tak mampu nak berhadapan. Dia tak mampu nak berhadapan. Dialah bergaduh dengan girlfriend lama. Jadi nak berjumpa tu takut teringat balik, nak marah. Jadi dia kata melalui ni kita ada teknologi, dia explain dan biar ada dua hala komunikasi. Sebab tadi kata tak terbaca kan. Jadi tak ada masalah. Boleh tapi biar ada dua-dua pihak komunikasi. Kecualilah yang nak memaafkan ini kata saya boleh maafkan tapi tak patutlah dengan cara macam ni. Gitu. Awak datanglah jumpa saya. Orang yang bersungguh nak minta maaf, tunjukkan kesungguhan, datang bertemu. Malu, aib, jangan fikir itu bisikan syaitan sebenarnya. Ya, itu yang terbaik ya Ustaz. Ya. Baiklah kita berhenti seketika dan sambung semula selepas daripada ini. Silakan. Kembali bersama dalam Al-Kuliah secara langsung bersama dengan yang berbahagia Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Tuan Padang. Baiklah Ustaz, banyak pengajaran yang dah diutarakan oleh Ustaz tadi. Antaranya kita boleh menggunakan teknologi SMS atau Facebook dan sebaik-baiknya yang sebenarnya ialah kita kalau betul-betul nak minta maaf bertemu dengan orang yang kita hendak minta maaf tersebut. Atau tak berkeupayaan juga minta dia reply permohonan maaf kita tu kan. Tapi yang satu lagi persoalannya Ustaz. Tapi syarat yang paling utamanya kita bergantung pada orang yang nak memaafkan tu. Itu ada yang saya nak tanya ni Ustaz kan. Dia dah bersungguh nak minta maaf ni. Daripada Johor pergi ke Perlis sampai-sampai dah minta maaf tidak dimaafkan pula. Ya Allah. Jadi macam mana tu Ustaz? Yang tak nak memaafkan lah sekarang ni isunya memang ada berlaku macam tu. Kita dah bersungguh. SMS dah SMS, email dah email, pergi jumpa dah pergi jumpa. Akui silap dah akui silap. Tapi ada orang yang tak boleh nak memaafkan. Mungkin kalau saya kata kat sini, cubalah maafkan. Orang tu akan berkata, Ustaz tak tahu dia buat apa kat saya. Betul? Kan? Kerana apa? Kerana parahnya. Ada orang yang sampai si A ni buat jahat kat dia, sampai bercerai-berai suami isteri. Si A buat jahat kat dia, sampai peringkat lingkup bisnes. Si A buat jahat kat dia sampai ada ahli keluarga meninggal. Allahu Akbar. Di situlah hebatnya kemaafan. Di situlah hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicintai oleh baginda Hamzah bin Abdul Muttalib yang banyak bela Nabi dibunuh dalam perang Uhud. Akhirnya Hindun dan Abu Sufyan. Hindun ni yang merancang pembunuhan Hamzah. Dua-dua ni masuk Islam. Allahu Akbar. Nabi SAW masih boleh menerima Islam mereka. Dalam sejarah, anak Abu Jahal, namanya Ikrimah. Ikrimah bin Abu Jahal, masa perang Badar, dia bersama tentera musyrikin lagi. Masa perang Uhud, dia bersama Khalid Al-Walid lagi, menentang Islam, bunuh orang Islam.
Akhirnya selepas Fathu Makkah, bila Ikrimah bin Abu Jahal datang nak masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada para sahabat, Ikrimah akan datang nak masuk Islam. Ingat, jangan kutuk orang yang dah mati. Kerana kutuk orang mati menyebabkan orang hidup terasa hati. Maksudnya jangan kutuk Abu Jahal. Abu Jahal ayah dia kan. Jangan kutuk. Dia dah datang nak masuk Islam. Terimalah. Berilah kemaafan pada dia. Terimalah Islam yang dia nak anuti itu. Terima Ikrimah. Ini contoh kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada yang kes macam tadi, dia dah bersungguh minta maaf, buatlah segala-galanya. Yang penting yang nak minta maaf ini bersungguh. Kalau dia ni ikhlas, dia pergi ke rumah orang tak nak jumpa, telefon tak angkat, dia akan cuba. Dia akan tetap cuba melalui kawan, melalui isteri, melalui saudara mara, melalui dia akan cuba sebab dia merasa besarnya dosa dan salah dia dulu. Dia cuba sehinggalah kita kata Allah Maha mengetahui, ya Allah, aku nak bertaubat, aku nak mohon maaf, Engkau Maha mengetahui bahawa aku dah usaha segala-galanya. Tapi dia tak nak maafkan. Kita harap-harap kesungguhan tadi. Kesungguhan tadi Allah terima kesungguhan kita. Bukan saya nak bagi jalan keluar yang mudah, tak. Dengan syarat kita bersungguh. Jangan kita pergi sekali, telefon sekali tak angkat. Telefon 2 kali tak angkat. Pergi rumah tak jawab. Aku dah minta maaf. Dia tak maaf. Serah pada Allah lah. Tak boleh. Kita kena bersungguh-sungguh. Biarlah kita rasa malu. Biarlah buang duit. Biarlah buang masa. Demi settle kat dunia. Jangan susah di hari akhirat. Dan dia tak nak maafkan juga. Allahu'alam. Saya pun tak tahu nak jawab macam mana. Kita serah pada Allah, kita mengadu pada Allah, minta Allah buka hati dia, kita bersedekah banyak-banyak, kita istighfar banyak-banyak. Moga-moga Allah tahu kesungguhan kita untuk bertaubat tu. Tapi bagaimana Islam memandang orang yang terlampau keras hati ni untuk menerima kemaafan orang lain ni, Ustaz? Allahu akbar. Kadang-kadang yang tak maafkan dia pun ada alasan. Ni saya boleh cakap Ustaz tak kena kat dia tak tahu. Okey, ada orang kat luar kata. Kan, kadang-kadang dia pun ada perasaan tu. Apatah lagi melibatkan orang-orang yang tersayang. Mak dia jadi mangsa. Mak dia jadi mangsa. Isteri dia jadi mangsa. Anak tunggal kesayangan jadi mangsa. Bukan senang dia nak maafkan. Walau bagaimanapun saya bukan nak memihak kepada yang tak memaafkan. Cuma dia orang ni ada alasan. Walau bagaimanapun masih lagi tinggi hebatnya iman seseorang kalau dia boleh memaafkan. Pada yang hadapi situasi macam ni, saya sebutlah bahawa kita maafkan. Mungkin kesan di hati tu tak boleh, orang kata apa, parut dia tu tak boleh nak hilang, tetap ada parut, tapi kita maafkan. Ya Allah, itu zaman telah berlalu, itu zaman dia sekarang aku lihat. Dan bila kita melihat seseorang itu bersungguh nak jadi baik, dia bersungguh dah memang nak taubat, nak minta maaf, permudahkanlah, insya-Allah. Contohilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pemudahkan orang, maka Allah akan memudahkan urusan kita, insya-Allah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Rasulullah kata Allah akan tolong orang yang tolong saudara dia. Salah satu bentuk tolong, maafkan dia. Tapi yang satu ini lagi, Ustaz, dah puas menangis, berjujuran air mata meminta maaf, tapi sebenarnya orang yang tempat dia nak minta maaf tu dah meninggal. Ya Allah. Jadi macam mana ni, Ustaz? Ini pun satu masalah. Dia buat salah pada seseorang, contohnya ibunya atau bapanya. Allahu akbar. Dengan ibu, dengan ayah, sebab itulah yang masih ada ibu dan ayah, hargailah masa ini, hargailah mereka waktu mereka masih ada. Kadang-kadang bila tak ada baru kita nak hargai. Ya Allah. Allahu akbar. Sama ada ibu ayah kita ataupun orang lain, kita ambil ibu ayah dulu. Kita ada buat salah kepada mereka. Yang pertama, kita istighfar pada Allah mesti banyak-banyak. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah, moga-moga Allah ampunkan dosa mereka. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa kedua ibu bapaku, dan berilah rahmat-Mu, kasih-Mu kepada mereka macam mereka kasih kami masa kecil. Banyakkan doa kepada mereka, banyakkan istighfar pada Allah. Antaranya, cara kita nak buat baik pada mereka yang dah meninggal, mak ayah, sambung silaturrahim dengan kawan-kawan mereka. Kawan-kawan arwah mak, kawan-kawan arwah ayah, kita sambung. Kan?
kawan-kawan yang geng pucuk-pucuk mak kita tu, bukan kita pergi pucuk-pucuk dengan makcik-makcik tu, tak. Kita ziarah mereka, kita beri hadiah pada mereka. Bila dia orang, ni anak siapa ni? Oh, anak arwah. Moga-moga Allah rahmatlah. Itu doa kenalan kepada arwah kerana kebaikan yang kita buat. Kemudian ayah ke mak ke ikutlah. Sekiranya orang yang kita nak maaf tu orang lain, bukan mak ayah. Sekiranya berkait dengan material. Contohnya kita buat salah dengan dia, hutang dia kita tak bayar. Duit dia kita tipu. Itu wajib kita settle dengan waris dia. Duit dia 20,000. Kita pinjam, kita buat senyap tak bayar, dia mati. Wajib cari waris dia. Cari anak-anak dia yang akan menerima pusaka, ni duit arwah dulu. Saya pinjam dulu, memang saya tak bayar lagi. Settlekan. Saya pernah tipu dulu. Masa buat bisnes sekali, saya sapu komisen saya seorang je. Cari waris-waris, bayar balik. Dia dah mati Ustaz. Dia tak ada anak. Dia tak sempat kahwin pun lagi, dia mati dulu. Macam mana? Cari ahli keluarga dia, mak ayah dia. Tak ada mak ayah Ustaz, tak boleh nak trace Ustaz. Dia dah mati dah. Zaman saya belajar kat overseas dulu. Maka para ulama menyebut, kita bersedekahlah nilai duit tadi yang pernah kita bersalah dengan dia. Kita bersedekah. Kalau 5,000, 5,000 lah kita bersedekah ke sekolah tahfiz, ke masjid, ke mana-mana. Dengan niat, Ya Allah, aku nak bertaubat. Ini duit sahabatku. Ini aku sedekahkan. Aku nak buktikan bersungguhnya aku nak minta maaf. Tapi dia dah mati, Ya Allah. Moga-moga pahala ni sampai kepada arwah. Dan engkau terimalah permohonan maafku ini kepada saudaraku ini. Ini syarat bersungguh. Kena fikir bahawa kalau tak settle di dunia, di hari akhirat susah kita. Ya, dia gitu. Tapi ada satu kisah yang saya terlintas di fikiran saya Ustaz. Bagaimana Rasulullah SAW ni dikatakan terasa hati dengan perbuatan Wahsy. Kerana membunuh bapa saudaranya. Sehingga dalam peristiwa apabila dalam majlis ilmu, apabila Wahsy berada di depan mata Rasulullah, Rasulullah akan berpaling. Apakah itu menunjukkan Rasulullah tidak memaafkan Wahsy? Wahsy adalah seorang yang hebat. Yang saya sebut Hindun tadi kan. Hindun dia bayar kepada Wahsy ni. Dia bebaskan, dia bagi syarat, Wahsy kamu boleh bunuh Hamzah, bebaskan kamu. Wahsy pakar tombak. Dia pakar melontar tombak. Dalam perang Uhud dia tak bunuh orang lain. Dia cari fokus je. Macam peluru berpandu. Ini peluru berpandu kepunyaan Hindun. Wahsy cari Hamzah je dan dia berjaya bunuh Hamzah. Tetapi Wahsy ni dia telah bertaubat. Dia telah bertaubat, dia masuk Islam dan dalam peperangan Riddah zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Wahsy telah gugur syahid bersama tentera Islam. Bersama tentera Islam yang mana Wahsy dah bela Islam dah. Bila dia tunjukkan betul-betul dia nak bertaubat, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, innallaha yadhhak. Allah Taala ketawa kerana al-qatil wal maqtul fil jannah. Pembunuh dan yang dibunuh dua-dua masuk syurga. Oh, masuk pula dah. Masuk syurga. Dua-dua masuk syurga. Yang kena bunuh Hamzah. Yang bunuh siapa? Wahsy. Rasulullah kata Allah gembira sebab dua-dua masuk syurga. Yang ni masuk syurga, Hamzah syahid, Wahsy pun dia bertaubat, dia minta maaf dengan Rasulullah, dia berjuang pertahankan Islam, dia gugur dalam keadaan mempertahankan akidah Islam, dia juga ke syurga. Rasulullah terima permohonan maaf Wahsy. Rasulullah sayang pada Wahsy radhiyallahu an Wahsy, insya-Allah. Maknanya kesungguhan untuk minta maaf itu sampailah ke peringkat seperti yang ditunjukkan oleh Wahsy. Dia buktikan. Baiklah, kita berhenti seketika dan menyambung perbincangan ini selepas daripada berehat sebentar. Silakan. Baik, alhamdulillah kembali bersama dalam Al-Kuliah secara langsung dan bersama-sama dengan saya yang berbahagia Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham Tuan Padang. Baiklah Ustaz, dalam minggu hari raya ini kan, kita sebenarnya mood raya adalah mood yang bergembira. Tapi bila kita bercerita tentang maaf-maafan ni, dia datang kesedihan di situ Ustaz. Walaupun satu budaya orang Melayu ini yang patut dipertahankan ialah apabila kita bertemu, kita akan bersalam. Dan apabila kita berminta maaf, kita juga akan bersalam. Tapi adakah bersalam, berminta maaf ni mesti sentiasa bersalam? Silakan Ustaz. Kalau mesti sentiasa bersalam, kita nak minta maaf dengan orang perempuan macam mana? Pakai alas lah Ustaz. Ambil kesempatan minta maaf kan. Tak semestinya bersalaman. Tak semestinya bersalaman. Kita nak minta maaf, ungkapan itu. Kesungguhan kita.
air muka kita dengan perasaan, dengan merasai rasa salah, merasai kesilapan. Bersalaman ini memang ada fadilatnya. Salaman yang saya sebut tadi hadis bahawa siapa yang berjumpa bersalaman. Sebab itulah lagi sunat macam orang pergi masjid surau. Kita pergi sembahyang raya, kita pergi tarawih ke apa. Bila jumpa tu kita bersalam dulu. Orang kita dia penting kan bersalam selepas sembahyang. Kan lepas sembahyang bersalam kan? Boleh bersalam lah. Tetapi yang lagi afdal ialah bersalam ketika jumpa. Kat tangga masjid. Kita baru sampai yang ni nak pakai selipar, yang ni nak pakai kasut, masa tu bersalam. Itu yang lagi afdal bersalam di awal pertemuan. Dah Ustaz, lepas sembahyang nak bersalam, salah ke? Salam lah, tak ada masalah. Cuma yang syarat tadi, kalau nak minta maaf, bukan syarat dia kena bersalaman. Tapi kalau bersalaman itu amalan baik yang khusus. Bab musafahah, bab bersalaman. Syawal ni sebulan Ustaz kan? Ya. Kita Ramadan sebulan, kita seolah-olah menyambut hari raya sebulan. Dan apakah tempoh berminta maaf tu dalam sebulan tu? Ya, dalam Islam hari raya sehari, satu Syawal. Sebab itulah haram puasa satu Syawal saja. Cuma budaya kita dalam masa Syawal ni open house masih dibuat, ambil weekend sebab orang bekerja nak susun masa. Cuma janganlah kita khususkan pada Syawal ini sahaja untuk bermaafan. Biarlah sepanjang masa insya-Allah. Rasa buat silap, kita mohon maaf. Samalah juga nak menziarahi bab open house tadi kan. Kita nak pergi nak minta maaf, tuan rumah nak minta maaf. Waktu lain tak boleh ziarah ke? Waktu lain pun boleh ziarah. Kita ada teknologi sekarang berhubung. Saya tak dapat datang lah hari open house. Boleh tak saya nak datang hari lain? Wujudkan silaturahim tadi mesti berterusan. Kadang-kadang bila buat open house ni nak minta maaf ramai-ramai tak sempat. Ramai sangat datang sekaligus. Dia jadi maaf gitu je. Dia tak ada roh. Jadi ada positif, ada negatif. Kita seadanya lah. Saya tak kata tak boleh. Saya tak kata mesti buat. Tapi kita seimbangkanlah insya-Allah. Kita membuatkan pertimbangan kita sendiri Ustaz. Ya, insya-Allah. Jadi sebagai kesimpulannya Ustaz, maaf dulu, maaf sekarang. Kalau dulu kita bertemu mata, berjabat tangan. Kali ini kita ada teknologi pada hari ini. Jadi bagainya macam mana Ustaz boleh perincikan lagi? Pada zaman Saidina Umar Al-Khattab, pernah ada 3 orang anak muda mengheret seorang lelaki. Dia heret seorang lelaki, bawa jumpa Saidina Umar. Saidina Umar kata, apa hal ni? 3 orang muda ni kata, dia ni bunuh ayah kami. Lalu Saidina Umar kata, betul ke? Kamu bunuh ayah dia? Ya. Pembunuh tadi mengaku. Kalau begitu aku kena jatuhkan hukuman qisas, bunuh balas. Ini hukum Islam. Pemuda pembunuh tadi dia kata, wahai khalifah, bagi saya 3 hari. Sebab saya ada simpan harta di satu tempat yang tak ada orang tahu. Jadi saya nak bagi tahu anak-anak saya nak settlekan harta tu. Selepas 3 hari saya akan datang balik nak jatuhkan hukum. Sayyidina Umar kata, siapa yang boleh jamin kamu? Ketika itu seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari sanggup menjamin. Maksud jamin ni, ya, aku jamin selepas 3 hari dia akan datang. Kalau dia tak datang, aku yang kena hukum ini kalau dia lari. Kawan tu 3 hari pergi selesaikan harta dia. Hampir 3 hari, cukup 3 hari, dia tak datang-datang lagi. Dari segi hukum, dhamin, dia yang menjamin, dia yang kena tanggung. Macam orang guarantor lah, guarantor. Kan? Lalu Sayyidina Umar hampir menghukum Abu Dzar Al-Ghifari tadi. Nak cukup 3 hari ni, tiba-tiba nampak seorang datang berjalan dari jauh dengan penuh debu. Pembunuh tadi datang balik. Sayyidina Umar tanya, kau dah settle dah? Ya, aku dah settle urusan tu, aku datang balik. Sayyidina Umar tanya, ni saya baca ayat ni. Lima hadarta wa qad kana bi imkanika an tahruba. Kenapa kau datang juga? Sebenarnya 3 hari kau nak lari, boleh? Jawab Sayyidina Umar tanya balik? Sayyidina Umar tanya dia. Dah 3 hari kau hilang. Kenapa kamu datang? Kenapa kamu tak lari je? Nak lari boleh. Dia kata, khaufan min an yuqala zahaba ahlul wafa'i bil wa'di. Aku bimbang. Takut-takut nanti orang bercakap, dah tak ada dah orang menepati janji dalam ummah ni. Aku bimbang nak jaga ummah kan. Takut orang kata tak ada dah yang menepati janji, tak boleh percaya dah semua. Aku bimbang begitu, jadi aku datanglah walaupun aku akan dibunuh. Lalu Sayyidina Umar tanya Abu Dzar pula. Wahai Abu Dzar, kamu tak kenal pun dia. Kenapa kamu jamin dia? Risiko kamu kena tanggung. Kenapa kamu jamin dia? Sayyidina Abu Dzar kata,
aku bimbang, takut-takut orang kata dalam umat kita sudah tidak ada orang baik, orang yang bermaruah, orang yang mulia, yang sanggup jamin orang nak selesaikan masalah dulu. Yang tadi takut dalam ummah ni tak ada dah orang menepati janji. Abu Zar kata, aku relalah jamin dia, aku bimbang nanti orang kata dalam umat kita ni tak ada dah orang baik-baik. Aku sangguplah, walaupun risiko aku kena pancung kalau dia tak datang. Yeah. Lalu ketiga-tiga anak tadi yang nak dakwa kes ayah dia membunuh, ketiga-tiga anak ni kata, wahai Sayyidina Umar, kami maafkanlah pembunuh ayah kami ni. Sayyidina Umar tanya, kenapa pula kau orang maafkan, kan nak pancung? Kata anak yang bertiga ni, kami bimbang, takut nanti orang berkata dalam umat kita ni sudah tidak ada orang yang memaafkan. Jadi kami maafkanlah dia, tak apalah. Nak menjaga ummah, kami sanggup memaafkan. Subhanallah. Ini kelebihan generasi yang dididik, yang ditanam iman. Dia melihat akhirat adalah matlamatnya yang terakhir. Wallahu alam. Jadi kalau ada dendam, kalaupun ada rasa terguris, terutamanya ibu bapa yang masih hidup ni Ustaz, Ya. pada menantu-menantunya. Ya Allah. Boleh Ustaz bagi penjelasan sikit bahawa kemaafan tu adalah sesuatu yang tinggi nilainya. Ya, nak dia sakit hati kat menantu. Kadang-kadang menantu sakit hati kat mak mertua, bapa mertua kan. Yang pertama, kita letak dalam kepala, nobody's perfect. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Perkahwinan, kita bukan sahaja menerima isteri ataupun menerima suami, tetapi sebenarnya kita bersedia menerima satu keluarga yang besar. Dan dalam keluarga itu tak mustahil ada kelemahan-kelemahan. Kita terima seadanya dan kita cuba untuk membaikinya, dan kita berlapang dada. Kan, berlapang dada bagaimana perkara-perkara yang dah kita bincangkan tadi. Kalau itu baru hubungan kekeluargaan, tapi yang kita dengar sebut tentang Sayyidina Umar tadi, sebut tentang kematian, nyawa. Dan mungkin ada orang kata, Ustaz cerita zaman Sayyidina Umar, zaman sekarang pun ada berlaku. Ada sahabat saya kerja di Saudi, dia kata di Saudi ni memang dilaksanakan hukum, kalau bunuh balas. Dia kata hari itu dia saksikan sendiri. Dia saksikan sendiri nak jatuhkan hukuman bunuh balas kepada pembunuh di Madinah. Ketika itu di masjid kat Madinah tu orang datang ramai, banduan pun ada, kesalahan dah dibaca, polis pun ada, dah ready dah nak pancung kepala. Kawan saya ni dia kerja dengan satu company international lah. Dia tak pandai bahasa Arab. Assalamualaikum wallahu alam tu dia tahulah. English kan, medium dia. Dia kata masa nak pancung kepala pembunuh ni, tiba-tiba ada seorang orang Arab berlari. Cakap Arab lah. Dia kata dia tak faham. Yang berlari itu cakap Arab. Orang yang ada ramai-ramai dia, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan pergi peluk yang berlari itu. Rupa-rupanya apa Ustaz? Rupa-rupanya yang berlari itu ialah ahli keluarga kepada si mati. Yang datang berteriak, kami maafkan pembunuh ni, kami maafkan pembunuh ni. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kami ahli keluarga maafkan pembunuh ini, kami maafkan. Dia mati pun kami tak dapat balik ahli keluarga kami yang anak-anak dia. Dia mati pun kami tak dapat balik anak kami. Berilah peluang untuk dia hidup dan membina hidup baru. Orang bertakbir, peluk yang memaafkan. Yang nak dipancung, yang dimaafkan ini, hidup balik dia. Dia kira mati dah dia gitu. Tetapi pasti sejak saat itu akan memberi peluang dia untuk benar-benar bertaubat. Dan dia jadi dekat dengan Allah. Hebat orang yang memaafkan. Orang ramai pun pergi peluk yang memaafkan. Itu kehebatan. Kisah benar Ustaz yang berlaku. Ia di Saudi. Beberapa tahun yang lalu. Sahabat saya sekarang dia dah balik Malaysia kot. Dia tengok hari ni. Dia tinggal kat Bangi sahabat saya tu. Dia dah bekerja di Malaysia balik. Perkara ni berlaku dalam tahun 2009 ataupun 2010 yang kata memaafkan tu. Ya. Jadi kalau terguris bahasa dalam keluarga antara ibu dan ayah ataupun mertua, maka bersedialah berlapang dada untuk memohon maaf. Kerana Allah SWT sendiri mempunyai sifat rahmat dan pengampun ya Ustaz. Jadi apakah kalau kita terus berkeras untuk tidak memaafkan orang, bermakna kita juga menyanggah sifat mulia yang ada pada Allah SWT? Ya, itu antara tanda manusia yang ada penyakit ego. Ego,
akan menyebabkan kita sukar memaafkan. Kita sukar menerima kebenaran. Kita pandang hina pada orang. Keegoan akan menyebabkan seseorang itu dia tak nak memaafkan. Sebab ego. Ego lawan dia iman. Ego lawan dia tawaduk. Orang yang ada iman yang kuat, orang yang ada sifat tawaduk, insya-Allah dia akan mudah untuk memaafkan. Jadi kalau kita rasa diri kita ni rasa susah Ustaz nak memaafkan apa yang telah saya lalui, insya-Allah ingatlah Allah. Kita dah ditarbiyah sebulan dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita tak ditarbiyah untuk mengawal nafsu, mengawal kehendak kita. Maka tunjukkanlah hasil tarbiyah yang kita lalui dalam madrasah Ramadaniyah itu, kita praktiskan, maafkanlah insya-Allah. Ya, insya-Allah. Jadi buat akhirnya terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz. Selamat Hari Raya dan boleh teruskan bercuti. Dan selamat Hari Raya juga kepada sidang penonton. Semoga kita dapat amalkan apa yang telah dilontarkan mutiara kata daripada yang bahagia Ustaz tadi. Sehingga bertemu kembali. Salam Aidilfitri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.